bersolat dengan mereka yang ponteng solat. Tadi saya katakan kerap bersolat. Kerap bersolat ni yang warna biru ni. Yang ponteng solat, tak kira lah ponteng 4 kali subuh selalu memang subuh pun tak pernah semayang. Semayang satu hari 4 kali je, subuh mesti miss. Ataupun yang ada satu kumpulan tu semayang 3 kali je. Sebabnya subuh dengan isyak memang tak pernah. Sebab tak boleh buat dah. Pagi tak boleh bangun, malam dah tertidur. So jadi 3 kali. So di sini kita bezakan, nampak tak? Daripada kesihatan keseluruhan, mereka yang solat sempurna 5 waktu sehari mempunyai kesihatan yang lebih tinggi berbanding mereka yang ponteng solat. Mereka yang melakukan solat sempurna mempunyai tenaga tubuh badan yang lebih bertenaga berbanding mereka yang ponteng solat. Rintangan orang yang ponteng solat lebih tinggi daripada orang yang rajin bersolat. Air dalam sel, kalau kita nak air dalam sel bendalai dalam darah kita, kita nak tinggi supaya kita banyak darah. Tetapi bendalai di luar sel kita nak rendah. Cuba lihat di sini, orang yang rajin melakukan solat, bendalai dalam sel dia banyak, maknanya darah dia banyak. Bila darah dalam salur darah kita banyak, bagus, kerana darah dapat menghantar makanan kepada seluruh anggota badan kita, kepada organ-organ di bahagian bawah dan bahagian atas kita. Jadi kita sihat. Kalau darah sikit, badan kita kurang nutrition, kita akan dapat penyakit anemia dan sebagainya. Okay? So itu yang kita nak. Di stem cell kita pun kita nakkan tinggi. So ini dia, ingat tak tadi? Saudara boleh tahu, tuan-tuan dan perempuan boleh tanya diri tuan-tuan dan perempuan dalam kumpulan mana? Kumpulan yang faham keseluruhan rukun solat tadi, maksud dia, bacaan dia adalah kumpulan yang baik. 1 hingga 13. Warna biru. Kumpulan yang faham sederhana, makna 8 ke bawah, warna merah. Kumpulan yang lemah, nampak? Bermakna always orang yang faham mempunyai kesihatan yang lebih tinggi dan sehat berbanding dengan orang yang faham sederhana dan kurang faham. Dari segi kesihatan keseluruhan, sudut fasa, tenaga, nampak? Dengan faham sahaja apa yang kita baca boleh memberi impact kepada kita punya kapasitas badan. Kapasitas badan ni adalah kita relatedkan dengan kita punya ionic charge dalam badan kita. So maknanya kalau kesihatan badan tinggi adalah sangat bagus. So nampak, always orang yang faham lebih tinggi diikuti dengan orang yang faham sederhana dan orang yang kurang. Jadi di sini kita boleh clusterkan, kita boleh kategorikan orang yang pandai ataupun orang yang rajin melakukan solat yang excellent, yang sederhana dan yang kurang. So solat pun sebenarnya, siapa sangka solat pun boleh kita kita kategorikan, kan? Excellent, average and poor. Kita ingatkan kita punya performance KPI je, excellent, average dan poor, tetapi dalam solat pun sebenarnya kita dah boleh buat. Itu yang kita kata, kita boleh audit solat di dunia lagi sekarang. Rintangan kita nak rendah. Orang yang faham apa yang dia baca, impact dia memang sangat pada rintangan. Kita fokuskan pada rintangan. Kalau kita baca yang di sini, dari segi komposisi badan tunjukkan dia rendah. Dari segi gelombang otak tunjukkan sangat tinggi dengan ketenangan, dengan kekusyukan. So dia relatekan dengan apa yang kita faham. Okay? So air dalam sel dan juga luar sel. Okay, salat berjemaah. Kalau dulu kita pergi dengan ceramah, dia kata salat berjemaah dari segi agama bagus untuk mengangkatkan silaturahim dan sebagainya, kan? Saya saintis hari ini, saya nak beritahu selain daripada itu, dari segi kesihatan adalah bagus untuk mendapatkan kesihatan yang lebih sihat secara keseluruhan berbanding dengan orang yang semayang bersendirian, dan tubuh badan kita lebih bertenaga. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu bahawa badan kita ni sebenarnya ada cas. Kita ada cas di luaran dan dalaman. Dalaman kita panggil ion. Cas di luaran ni sebenarnya, kalau kita gosok tangan kita, cuba gosok tangan kita. Ni semua kita belajar dah tingkatan 5 kan. Gosok, lepas tu letak kat rambut ataupun bulu rambut kita. Ada apa? Dia panggil electrostatic charge. Dan dia panggil aura, kan. Nak duduk dengan orang ni dekat dan apakah aura dia lah ke apa sebagainya. Tapi tak, sebenarnya ada charge. Dan charge ni sebenarnya boleh mengalir. Kalau tuan-tuan belajar jurutera bioperubatan, sebenarnya saya berdiri kat sini, ada satu aliran arus mengalir dekat kepala saya ni kepada aircon. Dia panggil stray capacitor. Dia panggil, itu dia. Bermakna ada arus yang mengalir tanpa kita lihat. So sebenarnya dalam badan kita ni ada elektrik, ada arus elektrik sebenarnya.
So sebenarnya kalau saya tiap-tiap hari, kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, tiap-tiap hari kita pegang apa? Handphone, kita pegang benda-benda elektrik, kita pegang laptop. Apa dah jadi dalam badan kita? Badan kita akan menjadi lebih bermagnet. Magnet yang tak bagus, yang sepatutnya kita kena buang. Sebab tu saya tak suka cakap dalam telefon lama-lama. Bila orang telefon, boleh telefon saya punya telefon public phone tak? Telefon telekom yang tu. Itu lebih selamat. Kurang dia punya electromagnetic wave dia. So, cakap ataupun dekat speaker ke apa. Untuk mengurangkan dia punya cas-cas dia. So, sebenarnya, tiap-tiap hari kita dapat benda tu. Jadi, kita punya badan ni berelektromagnetik. Bagaimanakah cara kita untuk mengecaskan elektromagnetik tu? Tahu tak tuan-tuan dan perempuan? Cara mengecaskan ialah dengan membumikan diri kita ke tanah. Bukan setakat nak pegang tangan, tak. Dari segi jurutera elektrik, tak. Pegang tangan tak boleh. Pegang tangan saja kat lantai tak boleh. Dia nakkan satu litar yang lengkap. Saya jurutera elektrik, profesional IR saya. Litar lengkap bermaksudnya daripada kaki menyentuh lantai dan kepala mesti menyentuh. Dengan melakukan posisi sebegitu, kita dapat membumikan diri kita. Dengan apa? Sujud. Jadi, kalau tuan-tuan pening kepala, buatlah. Pening kepala salah satu daripada stres. Salah satu daripada dia kurang darah. Jadi nak marah aja. Satu lagi terlampau banyak elektromagnetik wave. Pergi cepat-cepat sujud, discharge kan. Saya tak nak buat kajian ni lagi kerana orang Amerika dah buat. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak macam mana dia buat? Dia suruh orang tu baring. Dia tak tahu sujud. Dia suruh orang tu baring. Lepas tu dia pasangkan wire. Lepas tu dia sambungkan kepala orang tu dengan kaki tu dia pasangkan pada dekat lantai. Jadi dia kata ni complete loop. Jadi dia kata complete loop, dia punya study tu want to prove that the body of the human ni ada electromagnetic wave. Dengan membumikan diri dia kata discharge the wave. So sebenarnya dalam Islam dah ada dah dengan bersolat. Sebab tu kalau kita bersolat bersendirian, cas kepada diri kita saja. Tetapi kalau kita semayang berjemaah, kita akan dapatkan cas, kita dischargekan badan kita di bumi. At the same time kita akan dapat satu lagi litar. Di antara jemaah kita ada 3 litar. Okey, rintangan kita pun berkurangan. So cuba lihat fenomena animasi yang saya buat di sini. Tiap-tiap badan seseorang ada cas. Dan seorang ni mungkin cas dia rendah, seorang ni power tinggi, seorang ni terlebih, seorang ni terkurang dan sebagainya. So apabila kita solat berjemaah, orang yang terlebih cas akan beri orang yang kurang cas. Orang yang kurang cas akan ambil orang yang kurang cas. Dan kemudian akhir bersolat berjemaah, dia dapat meningkat dan menyeimbangkan cas dalam badan kita dan badan akan menjadi lebih stable, sihat. Sebab tu sepatutnya selepas kita bersolat dengan solat yang sempurna, patutnya kita rasa segar dan sihat. Bukan kata tak ada rasa apa. Nanti saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak bersolat yang betul, yang lepas semayang rasa sakitnya badan, sakitnya apa semua. Itulah patutnya solat yang betul. Kena sakit-sakit baru boleh rasa dia punya impact. Okay? So maknanya dengan kita melakukan solat berjemaah, bukan saja kita dapat impact kepada kita punya depan, kita dapat kita punya side dan kita punya litar yang sana pada kita punya jemaah di sini. Depan kita sendiri, jemaah kita dan loop di akhir tu. So itu satu pengaliran arus cas yang tanpa kita lihat sebenarnya mengalir. Okay? Dan di sini kalau kita lihat, yang warna biru tu adalah orang yang keputusan orang yang melakukan rokok 90 darjah. So kalau kita lihat, mereka yang melakukan rokok 90 darjah mempunyai kesihatan yang lebih tinggi kepada mereka yang melakukan rokok yang tidak 90 darjah, yang tidak sempurna ni. Dan kapasiti tubuh badan lebih tinggi dan bendalih air dia seimbang. Nampak tak? Orang yang melakukan rokok tak 90 darjah, saya dah buktikan dekat sini, tiap-tiap hari kalau kita buat macam ni, tiap-tiap hari kita akan dapat penyakit. Penyakit apa? Penyakit jantung. Kita akan memberi tekanan kepada jantung kita kerana jantung kita berada di sini, dan apabila darah mengalir, jantung terpaksa bekerja kuat untuk mengepam. Sama juga macam ini. So saya dah buat dalam kajian jantung saya. Siapa berminat boleh baca dalam buku jantung saya buat dengan Profesor Wan Azman, pakar jantung di Universiti Melaya.
Pusat Perubatan Universiti Melayu, kami dah kaji jantung, kami buat posisi solat dan sebagainya, very komprehensif kami buat kajian tu. So di sini kita lihat orang yang tidak melakukan solat rokok dengan sempurna akan mendapat ketidakseimbangan bendalih, dan bendalih dalam bendalih di dalam dia punya air luar lebih tinggi daripada di dalam. Mana tak terseimbang. Mana bila bendalih tak seimbang, kita tahu jantung dah problem. Jantung tak dapat pump dengan betul. Okey. Salah satu daripada ni ialah sakit pinggang juga. Dan ini adalah impak yang sangat tinggi. Kalau kita bengkokkan jari kaki kita, kita lihat yang warna biru adalah mereka yang bengkokkan jari kaki. Yang kita lihat warna biru tu lemak dia rendah. Tetapi kalau kita solat tiap-tiap hari tak bengkokkan jari kaki kita, lemak dalam badan kita tak dapat dikurangkan. Nampak tak? Yang guna merah tu tak dapat dikurangkan. In fact meningkat. Ini yang sangat takut saya nak cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Sebenarnya saya sangat takut nak cakap, kerana bila saya cakap nanti tuan-tuan dan puan-puan rasa macam buat apa nak sembahyang kalau macam tu tiap hari sembahyang. Tapi hari ini tugas saya adalah untuk menyampaikan kenyataan daripada jawapan kajian saya. Solatlah dengan betul, kerana dengan bersolat dengan betul dapat memberi impak yang baik kepada tubuh badan kita. Dalam audit solat saya, individu ada yang lepas bersolat kolesterol dalam badan boleh meningkat 5 atau 10%. Lepas tu bila saya ajar dia betulkan solat dia, dapat dikurangkan balik. Sebab tu kita tengok di sini, kalau kata kita punya kolesterol dah menurun, lemak kita punya otot kita mula hidup. Nampak tak? Yang biru ni dah tinggi. Ni jisim otot ni. Jadi sebenarnya dalam sel kita ni 100% terdiri daripada A ialah lemak, B ialah otot. A campur B dapat 1%. Kalau lemak kita 90%, otot kita 10% je. Kalau boleh kita nakkan otot kita 90%, lemak kita 10%. Itulah otot badan atlet. Atlet kalau ukur komposisi badan, dia punya percentage kolesterol dia, lemak badan dia cuma 10% saja. Atlet orang yang bersukan. Tengok badan dia orang muscular, berotot. Sebab lemak tak ada. Sebab badan dah tumbuh dengan otot, lemak dah dibuang. So kita nak tumbuhkan lemak kita, hidupkan lemak kita, buangkan lemak badan kita, tumbuhkan otot. Jadi dengan melakukan postur pergerakan solat, kita telah mampu meningkatkan otot kita, terutamanya otot-otot di betis. Sebab tu sebenarnya saya ada ceramah khas untuk kaum wanita sebenarnya, di mana untuk kecantikan dalam solat macam-macam untuk kaum wanita, tapi kita tak boleh cerita dengan kaum lelaki dekat sini very explicit. Saya ada ceramah kat kaum wanita macam mana nak jaga kecantikan apa semua dalam solat, every in out. So kita akan ajar bagaimana kita boleh jaga kita punya kecantikan otot-otot kaki dan sebagainya, abdomen dan sebagainya, dengan melakukan postur pergerakan solat. Sebab kajian yang kita namakan biomekanik, sebagai jurutera bioperubatan, kami kaji pergerakan manusia. Itu dipanggil ergonomic and biomechanic posture. So daripada situlah kita kaji dia punya kesan-kesan dia. So di sini apa yang kita dapat rumusan bahawa postur dan pergerakan solat yang lazim disyorkan oleh solat Rasulullah sebenarnya mempengaruhi dan memberi kesan komposisi badan manusia yang sihat dan baik. So maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke klinik saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat selepas je bersolat, kolesterol akan apa? Menurun, rintangan akan menurun kan? Dan kemudian kapasiti tubuh badan meningkat, kandungan bendalih air dalam badan meningkat, kandungan di luar akan menurun, bendalih seimbang. Okey, itu adalah asas komposisi badan. Kalau benda tu positif, solat tuan-tuan dan puan-puan yang selama ni adalah solat yang okey, yang efektif, teruskan. Tapi kalau negatif, itu yang kami nak ajar tuan-tuan dan puan-puan nak melakukan betul supaya kita ukur sampai dapat positif. Kita ajar, kita betulkan postur tuan-tuan dan puan-puan. So bagaimana postur dan pergerakan solat yang disyorkan oleh solat Rasulullah dan kebaikannya? Lepas ni saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada klinik saya. Saya kasih you all flavor sikit saja. Kalau datang ke klinik saya, it's individual basis. Mana saya akan pergi one to one. Tapi dekat sini saya bawa sekejap saya punya klinik, at least tuan-tuan dan puan-puan dapat rasa macam mana sebenarnya postur pergerakan solat yang sebenar yang saya kata yang kita buat ni, yang dapat impact kepada tubuh badan, dan tuan-tuan dan puan-puan dapat sikit rasa keadaannya. Okey. So di sini saya akan beritahu tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tata cara postur dan pergerakan solat efektif yang baik untuk kesihatan. Okey, pada masa sama mengikut sunnah Rasulullah dan syariat,
adalah solat sebenarnya disyorkan oleh solat Nabi Rasulullah SAW. Dan apakah kebaikan-kebaikan? So di sini tuan-tuan akan tengok, betapa besarnya solat ni. Sebab setiap posisi tu ada dia punya kesan kesihatan jasmani dan rohani, dan juga terapi untuk penyakit. Kalau tak buat yang betul, dapat penyakit. Kalau buat yang betul, dapat merawat dan mencegah penyakit tu. Nampak tak betapa besarnya yang kita tahu selama ni kan? Okay? So kalau gitu saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua berdiri sebab kita nak buat praktikal lepas ni. Okey, masa saya buat kajian ni, saya kaji. Saya bukan saja kaji posture tu, saya kaji juga mazhab. Mazhab-mazhab, banyak mazhab ni kan. Kita ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Jadi mazhab-mazhab mana yang kata macam mana, posture mana yang sebenarnya yang terbaik. Yang saya kaji ni dari segi fisiologi perubatan. Mana yang baik untuk posture kita dari segi kesihatan. Okey. So kalau berdiri, tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya rasa dewan ni dia kecil sikit kan. Jadi saya tak dapat tengok lah yang belakang tu, kecuali yang belakang nak duduk, nak datang ke depan kan. Jadi saya boleh tengok posture dan posture tuan-tuan dan perempuan. So kalau dewan besar selalu saya panggil dia orang buat dalam bentuk shaft. Perempuan sini dan boleh keluar, dan lelaki sini kan, dan kita boleh tengok dan kita boleh dapat praktikkan. Kita apa, kita buat mana yang kita ada. Okey, bagi wanita yang pakai kasut tinggi tu nak buka kasut pun boleh. So sekarang saya nak tuan-tuan dan perempuan berdiri macam mana tuan-tuan dan perempuan semayang, nak solat selama ni. Saya nak tengok ni, nak audit lah. Sekarang kita masuk dalam sesi audit solat. Jadi saya nak audit solat tuan-tuan dan perempuan. Saya nak tengok yang mana betul, yang mana salah. Maafkan saya kalau saya tegur salah ke tak betul, kerana ini adalah proses pembelajaran. Saya bukannya yang pandai, saya pun tak pandai, cuma saya buat ni daripada hasil kajian saya. So kalau saya tengok posture kaki, yang perempuan kalau nak angkat kain sikit boleh. Saya dapat tengok you punya posture, kalau tak angkat saya tak nampak. Okey, kalau saya ada laser pointer, saya boleh tunjuk mana betul, mana salah, mana betul, mana salah. Posisi kaki berdiri dah tak betul. Kalau berdiri dah tak betul, nanti akan merosakkan tubuh badan kita. Yang itu salah, ini salah. Yang ini betul. Yang tu salah. Kakak tu salah. Nampak tak? Cuba tengok sekarang. Bila saya cakap pada apa? Saya merujuk kepada gambar raja tu. Sebenarnya kan, mazhab Syafi'i ni sebenarnya yang baik, yang bagus. Dia tu profesor yang paling pandai lah. Okay, sebab dunia dia lagi, dia tak ada buat saintifik, tapi dia dah boleh kata buat macam ni. So sebenarnya yang baik untuk kesihatan kita adalah yang saya korek tu, bergantung kepada individu punya badan. Sebab setengah orang badan dia tinggi, setengah orang badan dia pendek, setengah orang badan dia gempal dan sebagainya kan. Jadi untuk menempatkan posisi yang terbaik untuk adjustkan badan kita mengikut kesesuaian kita, ialah lihat sama ada kita nak buat sejengkal ataupun 4 jari. So sekarang tuan-tuan dan perempuan boleh adjustkan badan tuan-tuan dan perempuan agak-agak 4 jari atau sejengkal. Mana yang lebih selesa? Kadang-kadang terlampau rapat nak jatuh, terlampau besar kita akan rosakkan tulang pinggul kita. Yang ini masih salah lagi. Masih salah. Posisi kaki yang terbaik, ambil kita punya jari tangan kita sendiri sejengkal ataupun 4 jari. Itu yang kalau mengikut mazhab Syafi'i kata sejengkal. So, siapa nak ikut Syafi'i kata sejengkal. Siapa nak ikut mazhab Hanafi kata 4 jari. Mana-mana boleh agak-agak. Tetapi yang sangat mustahak tuan-tuan dan perempuan, pastikan tapak kaki jari tuan-tuan dan perempuan tu selari. Jangan macam ni. Salah. Okey. Ni baru dah betul tapi belum betul-betul lagi. tak. Masih lagi tak selari. Ini tak. Kan ke depan. Sini masuk sini. Nampak tak? Macam tu. Okey.
Okey, yang ni betul. Parallel. Tahu tak? Selari. Selari tahu tak? Okey, selari. Okey, makna kena selari lah. Now dah betul lah. Betul lah. Kat ni dah betul. Tadi tak kan? Tadi bentuk macam tu kan? Kenapa? Kerana kalau kita dudukkan badan kita ni, kalau kata berat badan kita 50 kg ke 40, kita kena belahkan dua. 20 kilo sini, 20 kilo sini. Kita tak nak 30 kilo kat sini, 10 kilo kat sini. Nanti badan kita tak seimbang. Tiap hari kita berdiri macam tu, kita punya tulang pinggul kita akan rosak. Jadi kita nak berdiri macam askar. Bila kata dia punya meja nak tengok dia punya line, berdiri tegak kan? Macam tu. So semayang ni sebenarnya ada dia punya tertib. Dia punya itu yang dikata khusyuk. Kalau saya baca artikel Yusuf Al-Qadawi, ulama yang terkenal, dia kata khusyuk tu ada dua. Satu khusyuk hati, satu lagi khusyuk anggota badan. Khusyuk hati tu yang dia kata kita merendahkan diri kita, kita rasa takut, kita rasa Allah tu yang maha besar sebagainya. Saya tak boleh ukur benda tu. Tetapi apabila kita merasa perasaan takut dan sebagainya, kita rasa ketenangan, ketenangan tu saya boleh ukur. Isyarat otak tu keluar ketenangan. Itu yang saya boleh ukur. Ketenangan seberapa banyak tinggi ketenangan tu saya boleh measure amplitude dia. 10, 20, 30 tenang. Itu yang kita boleh kata excellent, average and poor daripada markah kita tu. Dan Yusuf Al-Qadawi ada mengatakan bahawa khusyuk yang kedua ialah khusyuk anggota badan. Inilah saya nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekarang, khusyuk anggota badan secara jasmani. Berdiri kena berdisiplin. Nak menghadap Allah ni bukan senambil lewa berdiri lebih kurang lah. Tak ada. Kita nak menghadap Allah, kan? Macam seolah-olah kita nak menghadap raja, menteri, kan? Kita punyalah pakaian dengan lawa, dengan cantik, dengan apa, dengan berdiri, dengan tegak, kan? Tapi sekarang kita nak dengan Allah. Kita kena ada disiplin diri kita. Sebab tu dengan berdisiplin kita ni. Okey, berdiri. Mana berdiri tu yang betul, Okey, macam mana nak buat yang berjemaah? Tahu tak, kaum wanita terutamanya, saya pun tak tahu semasa saya tak buat kajian ni. Sebenarnya masa kita berjemaah, bukan saja bahu bersentuh bahu, rupanya kaki pun kena sentuh kaki. Bermakna itu yang dapat efek dia. Loop yang saya kata, loop depan sendiri, loop yang dekat kaki tu, loop yang dekat bahu. So ada 3 loop. So sekarang ni cuba lihat, kaum lelaki selalu dia dah buat, kan? Okey, semasa kita buat ni, bila dia kata perkataan hujung kaki dengan hujung kaki, bukan kata hujung dengan hujung. Ayat tu kata dia tepi, asal touching. Bukan kata hujung dan hujung. Kalau you buat hujung dan hujung dah bengkok dah. Dia touching. You mean you punya anak jari yang kecil tu akan menyentuh yang tepi tu. Touching. Just touching. Yes, that's correct. Touching. Yes. Macam tu. Nampak tak? Ada seorang peserta saya tanya, macam mana nak duduk sebelahnya belah kalau sebelah saya belah? Saya kata nasib lah. Jadi janganlah pilih sebelah jemaah you. Sebab kalau kita buat macam ni, memang rapat. Memang dia nakkan you punya aura, you boleh rasa kepanasan you punya jemaah sebelah dengan apa. Tapi kalau kita pergi kat surau apa, kalau boleh nak selesa, nak jauh-jauh sikit selesa dia apa semua, kan, tak dapat efek dia. Okay, so di situ kaki bersentuh kaki, saya rasa yang lelaki dia dah biasa, kan? Bukan hujung kaki tetapi just touching. You punya ni touching. Yes, that's correct. Very good. Okay, itu dia punya ni. Sebab apa? Kalau kita lihat hadis yang sahih Bukhari, saya kaji juga hadis. Sebab saya nak kaitkan hadis, saya nak kaitkan dengan keputusan sains saya nak menyokong dari segi syariat punya. Adalah kami sahabat bersentuh bahu dengan kami yang lain, demikian juga dengan hujung kaki. Bermakna selain kaki bersentuh kaki, bahu bersentuh bahu, kaki pun bersentuh kaki. Okey, takbiratul ihram. Macam mana buat takbiratul ihram? Cuba buat takbiratul ihram. Izinkan saya duduk sebab dalam kajian saya dapati bahawa jantung tak bagus berdiri lama. Saya berdiri 2 jam. Jantung keadaan yang paling bagus saya akan buktikan nanti sujud. Sebab tu kalau saya sujud. Sebabnya berdiri lama-lama sangat tak bagus untuk kita punya jantung. Sebab kesian lah orang yang kerja profession yang berdiri, kan. Kena tukar profession dan lepas tu kalau nak panjang umur. Okay, sorry, I'm just joking. Just kidding. Okay, cuba buat
lihat ada banyak mazhab. Ada 3 mazhab. Ada mazhab Syafi'i dan Maliki ni, dia geng diorang. Kata tangan diangkat ke paras bahu dan jari separas telinga. Imam Hambali kata berbeza pula. Imam Hanafi kata macam ni. Sebenarnya dalam kajian saya, 3-3 tu boleh terima. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak dapat impact yang sangat bagus, tuan-tuan buat yang macam yang disyorkan oleh Syafi'i, yang mana paras dia. Sebab dalam kajian saya buat sangat komprehensif. Saya letakkan sensor, tahu tak? Sensor otot. Sensor semua dekat kita punya dada, dekat belakang kita, dekat tangan kita, semua saya letakkan. Dan saya nak tengok kesan dia kalau orang tu buat macam ni, kesan dia orang tu macam ni, orang tu buat macam ni, sampai that komprehensif. Dan kajian saya kebanyakan budak Korea yang buat. Budak Cina dan budak Korea, tak ada budak Melayu yang buat. Mana finding tu sangat bagus kerana mereka tu bukannya orang Islam. Dia buat dapat keputusan tu tak bias. Mana keputusan tu tidak memihak kepada ni. Sebab kalau orang Melayu dia tu memang dia nakkan jawapan macam ni. Tak ada. Tapi sangat bagus. So saya dah buat kajian ni, saya buatkan perbandingan dengan senaman renggangan. So bagi siapa yang berminat boleh beli buku saya yang warna ungu tu. Tak ada pula sampel kat sini. Warna ungu tu sangat bagus. Bagi siapa nak tahu postur pergerakan tu, beli buku saya yang ungu tu. Beli satu set lah. Sebab satu set kan. Saya dah presentkan dalam jurnal di Jepun dan saya dah presentkan juga di Jepun. Dan saya buktikan kepada para sport medicine, para sukan, sains sukan, yang senaman renggangan yang you all suruh bersenam ni adalah sebaik solat. Saya dah buktikan dia punya data tu adalah no differences. They are no significant. Maknanya data adalah sama, dia punya signal dia. So macam mana cara dia? Nak tahu tak? Okey, cara dia ada tertib nak buat dia juga. Bukan main macam ni ke apa semua kan. Tertib dia, saya nak ajar tuan-tuan dan perempuan tertib dia, jadi senang tuan-tuan dan perempuan nak buat kan. So cara dia nak tahu supaya reference point dia ialah tuan-tuan dan perempuan ambil tangan ke depan semua. Ke depan. Jari jangan renggangkan sangat macam ni. Jari jangan rapatkan sangat. Natural. Tahu tak natural? Semula jadi. Sebab kita tak nak memberikan tekanan kepada tulang-tulang kita, jari-jari. Kalau kita keram macam ni, jari kita dah tension. Kita natural. Kita nakkan stretching. Okay? So semasa semayang sebenarnya bersolat ni, kita merenggangkan otot-otot kita. So buatkan tangan tegak semua macam ni. Okey, kemudian tarikkan perlahan ke belakang. Ikut Imam Syafi'i kata separas telinga. Ke belakang tegak. Tadi kan buat kurang sempurna. Sekarang boleh saya betulkan sikit. Tadi kurang sempurna saya tengok sebab tadi ada setengah buat macam ni, ada setengah macam ni. Kalau buat macam ni saya nak beritahu dah lama sakit. Sakit joint dekat sini, sakit dekat sini, sakit dekat sini. Kita boleh koyak, kita boleh tear. Dekat sini dia panggil tendinitis, dekat sini dia panggil tennis elbow. Mengalah orang main tenis tapi boleh tear. Okey, bermakna itu semua joint-joint. Jadi kalau nak bagus ialah tarikkan sampai ke belakang. Yang paling perfect adalah kita boleh rasa tulang skapula kita. Malay kata apa tulang skapula tu? Belikat. Tulang belikat kita dua tu bertemu. Boleh bertemu, boleh rasa tak? Boleh rasa? Itu baru kata bersenam, stretching. Boleh rasa itulah dia. Nak tahu macam mana senaman renggangan yang sport medicine tu, suruh macam tu lah. Apa tugas dia? Objektif tugas dia adalah apabila kita buat macam tu adalah untuk memberi terapi kepada otot belakang kita, otot bahu, trapezium kita. Apa trapezium? Scapula kita. All those things. Berapa orang yang dekat sini sakit bahu, sakit belakang? Sakit bahu, sakit pinggang saya ajar. Sakit pinggang kenapa? Saya termasuk salah seorang yang sakit bahu tu. Kerana posisi kerja saya. Duduk selalu kat komputer,
Tengok daripada pukul 8 sampai pukul 6 petang, 7 petang nak buat paper ISI je. Lepas tu sakit. Jadi rawatan dia ialah kita kena buatkan, kita kena keluarkan balik tulang belikat kita supaya dia stretch out. So itu dia. Itu dia punya ni. Semuanya boleh tahu dah? Okey, bagus. Macam ni So dah boleh tahu macam mana dia boleh rasa Okey, seimbangkan So keselesaan. So apa dia punya kebaikan dia? Rawatan dia penyakit yang kronik bagi mereka mengembalikan keseimbangan tulang belakang dan menambahkan luas dada. Untuk wanita sangat bagus Bagi siapa yang baca artikel saya dalam Berita Harian dulu, dalam artikel Ratu, ada baca tak? Boleh dapatkanlah, carikan dalam majalah hari tu artikel Ratu, dah lama dah, tahun lepas kot saya dah ceritakan apa kecantikan untuk kaum wanita. Okey, kapasitor udara paru-paru bertambah. Tahu tak, kita punya paru-paru pun kena ada exercise. Exercise dia masa bila? Masa kita tabiatul ihram. Jangan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar kali tu kali, nanti kita streskan kita punya paru-paru. Masa kita kata Allahu Akbar, kita tarik nafas, paru-paru kita angkat. Kita angkat paru-paru kita, boleh rasa paru-paru tu diangkat. Sebab paru-paru pun perlu diberikan dia exercise. So masa time tu kita kena niat dah, lepas tu kita hembus. So di situ kita ada cara pernafasan kita, cara pergerakan tangan kita, bukan main apa, main gedar, main buat je. Itu yang lepas dia solat termengah-mengah, lepas solat tak dapat nafas, lepas solat penat, itu salah. Kalau you all lepas semayang tu rasa penat, mengah apa semua, itu adalah solat yang tak betul buat. Jadi dah rosakkan kita punya sistem badan kita. Okey? Jadi tu yang nak tahu yang pernafasan, beli buku saya Unggu tu. Jadi ceritakan, sebab saya nak ceritakan lebih detail tak sempat, nanti banyak benda nak cover saya ada masa 4:30. Keletihan otot dan ketegangan otak dapat dikembalikan. Keletihan otot ialah sini. So bila kaum wanita terutamanya selalu buat kerja yang melengkung ke depan, menulis ke depan, memasak ke depan, apa semua kan, jadi kita punya trapezium, kita punya otot situ sentiasa tegang. Bila sentiasa tegang, dia stretch out, you akan dapat stress and dapat muscle spasm. Muscle spasm adalah dipanggil kekejangan otot, kekerasan otot. Jadi itu yang rasa sakitnya tulang belakang, rasa macam macam burning sensation, rasa macam jarum cocok-cocok kan. Sebenarnya otot tu dah sakit. Jadi macam mana nak merawat otot tu ialah membuat takbiratul ihram. Macam itulah, supaya otot tu dikecutkan, kasihkan dia rehat, jangan kasih tegang dia. Itu dia punya function. Nampak tak? Sebenarnya tanpa kita sedari, tengah takbiratul ihram merawat kerosakan tubuh badan yang saya cerita tadi bermula. Sekali saya kata background study tu kan, yang kita duduk tak betul, duduk melengkung, menulis dan sebagainya, itu adalah salah satu pada rawatan. Buat dengan betul posture, itu yang disiplin. Sebenarnya bila saya buat kajian ni kan, saya nak beritahu, saya sebagai saintis lah, ni saya punya personal view. Sebenarnya kita solat jasmani ni untuk rawatan maintenance badan kita je. Sebenarnya Allah suruh kita buat untuk kita punya diri sendiri sebenarnya. Yang kita baca-baca tu adalah antara kita dengan Allah. Tapi fizikal tu buat apa Allah nak? Fizikal tu untuk kita. Kita dapat kebaikan tu. Allah nakkan kita mengingat dia saja. Itu saya punya personal view lah. Bila saya fikir, oh macam tu katnya. Itu yang saya cari dia punya jawapan. Dan bersedekap. Cuba buat sedekap yang macam mana tuan-tuan dan perempuan amalkan selama ni. Sedekap. Oh tak betul. Tak betul tu, tak betul. Tak betul. Unggu tak betul, tak betul. Tak betul. Jangan dikendongkan perut tu Macam mana nak kempeskan perut? Kalau perut tu dikendongkan, jangan dikendongkan, dibiarkan perut tu. Ini tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Tak betul. So cara yang betul mana? Cuba tengok. Tanya diri tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan kategori mana? Kumpulan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kebanyakan ada yang ketiga, bawah pusat, dia kendong di perut dia. Yang ada dia simpan di dada dia. Dia apa? Dia letak kat dada dia. Sebenarnya dari segi kesihatan tak bagus. Yang paling bagus adalah mengikut Profesor Mazhab Syafi'i. Okey? Di mana? Tapi tak juga. Sebab saya kata dia profesor, sebabnya dia pandai. Dia cakap adalah di antara dada dan pusat. Sebab saya pun tak boleh cakap
ada tuan-tuan dan perempuan, the perfect position. Saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan. Lepas ni tuan-tuan dan perempuan tahu kat mana position yang perfect tu. Sebab setengah orang tangan panjang, badan pendek dengan sebagainya kan. Jadi the perfect position, sebagai jurutera bagi perubatan, saya tahu formula dia, reference point dia. Okey, so maknanya sekarang ni apa yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan buat sekarang kat mana? Tengok. Sekarang kat mana? Bawah pusat, atas pusat, tahu kan? Okey, sekarang saya nak ajar yang betul. Okey, ambil tangan kiri. Ambil tangan kiri dulu. Sebab kita nak letak sedekap tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas kan? Okey, ambil tangan kiri semua. Okey, letakkan di atas kita punya ni 90 darjah. Itu reference point dia, 90 darjah. 90 darjah. Dah dapat 90 darjah? Okey. Okey, betul. Dah dapat 90 darjah? Tu salah. Tak 90 darjah tu. Bawah tu. Tu naik atas. Naik lagi. Okey. Okey. Itu dah betul, baju hijau bagus. Ni atas sikit lagi. Okey. Okey, 90 darjah bagus. Okey, kemudian ambil tangan kanan. Letakkan 90 darjah macam ni. Okey. Dapat tak? Okey, sekarang tanya diri sendiri. Kat mana? Ada setengah orang atas pusat, ada setengah orang bawah pusat, ada setengah kan? Itulah posisi yang betul. Kenapa? Apa rawatan dia? Doktor-doktor kat sini boleh tanya kan? Kalau dapat pesakit yang patah tangan apa buat? Tak ada ubat dah, jumpa doktor. Apa ubat dia? Pakai kain ni. Sebab apa? Itulah dia ubat dia. Kerana posisi tangan kita bersedekap ini adalah posisi tangan berada dalam istirahat yang sepenuhnya. Jadi kalau letih pun saya buat kerja tangan saya kan, cepat saya buat macam ni. Orang tengok saya suka hatilah sebab saya nak rehatkan tangan saya. Sebab saya tahu terapi untuk diri saya. Okey? Jadi itu kalau saya sakit pun saya buat macam ni sebab untuk terapi untuk tulang belakang saya. So itu semuanya posisi solat yang ada dalam solat yang tanpa kita sedari. Kerana dari segi fisiologi perubatan kesihatan, apabila tangan kita letak sebegini rupa, sirkulasi darah terbaik, aliran darah dapat kembali kepada jantung dan darah dapat mengalir pada jejari kita. Jejari bila darah dapat mengalir, darah kasih makanan. Tangan dapat merawat kerosakan dan menambahkan cecair di lendir-lendir itu, dan dia boleh merawat orang yang mengalami masalah artritis tangan. Artritis yang mana tulang berketul-ketul, bunyi-bunyi apa semua tu kan, selalu buatkan sedekap, dia boleh merawat. So itu salah satu terapi untuk rawatan. Dan apabila kita berdiri, okey, saya belum ajar lagi berdiri macam mana kan. Saya dah ada kaki, saya ada tangan, berdiri saya belum ajar. Cuba berdiri, saya nak tahu berdiri tu saya tengok daripada tepi. Tengok daripada tepi, berdiri, semuanya perut boncit. Okey, so sekarang ni saya bawa boncit. Okey, so sekarang ni saya nak ajar tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya dalam solat berdiri saja boleh mengenteskan perut kita, memecahkan lemak dalam perut kita. Tapi bagaimana berdiri tu? Bagaimana tu soalan dia kan? So berdiri yang macam mana rupa? Berdiri yang sekarang ni semua berdiri kan? Semua rasa perut boncit kan? Okey, saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan macam mana berdiri yang nak nampak perut tu kempis. Berdiri, tegak, tarik nafas. Tarik nafas, tarik badan tau. Bila you tarik badan ni, nampak tak perut you dah naik? Bila you macam ni, perut kempis kan? Masa kita berdiri, kita terapi untuk perut kita. Naikkan badan, tegak belakang.